Berapakah kelajuan yang cahaya boleh capai dalam masa 1 saat? 1 saat berkelip, cahaya boleh pergi berapa kilometer? 1 saat cahaya boleh pergi 300,000 kilometer. Tuan-tuan, 300,000 1 saat. Masjidil Haram, ni teknik nak minum ayat. Sebut Masjidil Haram, minum ayat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 1,500. 1 detik cahaya 300,000. Agak-agak cuma 1 detik cahaya dunia. Tong tang tong tang. Ni 1,500. Kita nak perhabis 300,000. Teng 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 teng. Agak-agak berapa kali pimai nak cukup 300,000. Sebab satu hala kita cuma 1,500. Tu untuk 1 saat. Kalau 1 saat cahaya dunia saja, hak buruk kita tak mau persoal. Angkat tangan terus, surrender, tak tahu unsur cahaya dia. Tapi nak abad hak 1 saat dunia saja, kalau Rasulullah nak pi 2-3 kali pun tak ada masalah. Tempoh 1 saat saja. Dah kalau 1 saat 300 meter, 300,000, bumi dengan bulan. Bumi dengan bulan jarak dia cuma 350 kilometer. Bukan 350,000. Jadi kita nak tambah berapa? 50 saja. Jadi 1 saat dah 300,000. Jadi kita nak tambah 50, second yang kedua tu kena belah 6 kali. Saat yang kedua kena belah 6 kali. 50, 50, 100. 50, 50, 100. 50, 50, 100. 300. Jadi kita nak cuma 50. Tak sampai pun 2 second. 1 second, 1/6 pada second yang kedua, cahaya dah sampai ke bumi. Matahari ke bumi. Cahaya pertama yang kita dapat ialah minit ke-8. Setiap kali matahari memancarkan sinarnya, dia bermula daripada sumber dia matahari tu, 300,000, 300,000, 300,000, minit ke-8 baru sampai ke bumi. Jadi kalau pagi hari kita bangun menerima cahaya pertama tu sebenarnya cahaya yang dah dilepaskan 8 minit lepas. 8 minit tuan-tuan. Bayangkan 1 saat 300,000 nak kali dengan 8 minit. Memang jauh. Okey, perkiraan dia mudah. Kalau 1 saat 300,000, 1 minit berapa dia boleh pergi? 1 minit berapa saat? 60. 300,000 kali 60. Keluar berapa? 3 kali 6. 18 juta kilometer. 1 minit 18 juta kilo. Kalau kita nak 1 jam, kena kali dengan 60 lagi. 18 juta kali 60. Keluar berapa? Keluar apa bang? 18 juta kali 60. $1,080,000,000. 1,080,000,000 kilo. 1,800,000,000 kilo 1 jam. Kalau nak kali sehari, kali 24. Sejuta. 1,080,000,000 kilo kali 24. Okey, abang lambat sangat. 25,920,000,000 kilometer per second. 25,920,000,000 kilometer. Kalau kita ada kodrat kuasa cahaya ni, kalau Allah bagi kat kita 24 jam, dalam masa sehari kita berada pada kilometer 25,920,000,000 kilometer. Agak-agak duduk mana kita? Mula-mula naik tadi nampak lagi masjid ni, nampak lagi bandar Raub,
ratus-ratus kilo, ribu. Ni duduk di 25 bilion ni. Aku seorang dah ni. Tak ada siapa dah ni. Duduk di mana ni tak tahu. Nisbah lagu tu lah. Kalau dunia ni entah berapa ribu kali pusing dah kot. Dengan kilometer tersebut. Lajunya. Kenapa saya sebut dalam tempoh 24 jam? Ada satu pemaknaan yang cukup penting yang Allah cerita dalam satu surah. Disebut surah Al-Ma'arij. Cari dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat nombor 4. Ma'arij tu jamak Mi'raj dah. Ma'arij tu jamak, kalau satu Mi'raj. Ayat yang keempat, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan roh merujuk kepada Jibril alaihi salam dalam satu hari bersamaan qadar waktu kita di bumi. Kalau mereka ni duk main naik turun, tempoh cuma satu hari di sisi malaikat dan Jibril, kita perlukan masa bumi kita khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Nisbah tu, kalau kita nak sampai juga tempat mereka sampai dalam masa satu hari tu, kita 50,000 tahun. Nak 50,000 tahun lagu mana? Kita 50 tahun dah padam. Kadang-kadang 47 ada dah. Apa tah lagi 50,000 tahun. Laju sungguh. Saintifik. Boleh atau tidak? Nak kait dengan kaedah saintifik. Ingat, ni pesanan penting saya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak boleh sama sekali dikaitkan, dinisbahkan dengan dimensi saintifik. Sebab dia tak akan masuk. Sebab Isra' Mi'raj adalah bentuk mukjizat. Bila mukjizat, dia akan melemahkan akal manusia untuk menanggapi dan menyorotinya. Contoh, kalau kita sebut tentang saintifik. Apa dia saintifik? Saintifik ini lebih kurang ialah penjelasan tentang fenomena alam. Dalam bahasa Inggeris disebut description of nature. Dan kebiasaannya dalam falsafah, sains moden, biasanya dalam kurungan acuan barat ni, apa dia punya sumber? Apa dia punya sumber? Atau kita sebut channel of knowledge. Biasanya mereka hanya ada dua sumber. Pertama ialah ratio. Masuk pada akal. Dengan kata lain apa? Boleh diterima oleh akal. Yang kedua bersifat empiris, empirical. Mampu ditanggapi oleh 5 panca indera. Apa saja ujian, analisis, observation. Mata boleh tengok, tangan boleh sentuh, telinga boleh dengar. Ini falsafah sains moden. Masuk akal dan ada empirical. Tanggapan 5 panca indera. Tapi Islam lebih jauh. Islam kita ada 4. 2 tadi dah masuk dah. Bab-bab tertentu kita nak masuk akal. Bab-bab tertentu kita ada empirical. Tanggapan 5 panca indera. Tapi yang ini sains barat tak ada. Iaitu khabar sadiq, atau istilah bahasa Inggeris true reports, iaitu wahyu daripada Allah dan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah. Sains dia tak pakai wahyu, sains dia tak pakai hadis Nabi. Dia kira tak masuk akal, tolak. Tak masuk akal, tak boleh percaya. Sebab sesuatu ujian, kajian terbukti ilmiah, saintifik, masuk akal, boleh ditanggapi. Hak ni okey lagi lah Isra' tu, sebab ada tunggangan. Ni Mi'raj naik ke langit. Tak boleh fikir. Memang hang tak payah fikir pun. Sebab ini mukjizat. Yang kedua, intuisi, atau biasa kita sebut ilham. Okey, tu tambahan dalam Islam. Baik, memang tidak akan masuk dimensi saintifik. Sebab dia mukjizat. Kalaulah saya ni tak celupar, tak dikatakan kurang ajar. Kalau saya gambarkan
Kalaulah hari ni kita semua umat Islam bermohon dan berdoa, buat semayang hajat, wahai Allah, turunlah kembali Buraq yang pernah ditunggangi oleh Nabi. Kami nak tengok. Bila kami nak tengok dia turun, kami minta seorang naik atas Buraq, kami akan catat kelajuan sebenar dia. Sebab dulu kami tak ada pada zaman Nabi. Contoh, kalau kata tak celupak. Okey, ready? 3, 2, 1. Oh, kelajuan Buraq sebenar. Baru kami percaya. Kamu nak tunggu lagu tu ke? Masuk akal dah. Sebab berjaya dicatat, masuk akal dah. Boleh gosok Buraq, boleh tengok Buraq. Tu saya sebut, ingat pesanan saya, takut orang silap faham. Kalau tak celupak kata. Mungkinkah Allah nak menurunkan kali kedua? No. Sebab Isra' dan Mi'raj hanya sekali saja dalam sejarah. Tak akan diulangi buat kali yang kedua. Dia tak perlu pun dibuktikan melalui rasional, tak perlu pun dibuktikan melalui tanggapan tadi. Yang nak di sini. Kalaulah sifat cahaya nak menyuluh mata untuk melihat sesuatu, lebih jauh kita perlukan ialah cahaya wahyu dan kebenaran. Nak suluh bukan mata ni, mata hati, mata batin, melihat kebenaran, wahyu dan mukjizat. Okey, pukul berapa dah? 9:30. Lagu mana? Nak berhenti ke? Tak habis lagi, baru sebaris ayat. Ayat ada 3 baris ni. Saya tak apa. Kalau kata nak berhenti, saya berhenti. Kalau kata nak go on, tak ada masalah. Siapa saya nak tanya siapa ni? Ustaz Airul, lagu mana? Nak berhenti pun tak apa. Takut style orang di sini, Ustaz, kalau lebih 9:30 memang orang tunggu Ustaz dengan kayu luar masjid. Saya berhenti. Boleh lagi? Boleh sikit lagi? Boleh? Okey.